Selamat pagi Malaysia. Baik, hari ini kita ada segmen Doktor dan Anda dan seperti biasa kita ada topik-topik menarik untuk kita nak kupas pelbagai isu mengenai penyakit-penyakit yang ada di sekeliling kita tapi mungkin kita tidak menyedari kita menghadapi penyakit-penyakit itu. Tapi hari ini topik kita fokus kepada penyakit TB ataupun ada huraian yang lebih panjang lebar lagi bersama dengan tetamu kita yang sudah pun bersedia bersama dengan saya Dr. Muhammad Naim Abdul Kadir merupakan Ketua Sektor TB Kusta Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Doktor bersama dengan kami pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita biasa dengar mengenai penyakit TB tetapi saya difahamkan ada satu lagi perkara yang perlu diketahui oleh masyarakat iaitu mengenai jangkitan TB latent ataupun LTBI. Apa itu LTBI ini sebenarnya? Baik, terima kasih. Apabila kita mendapat jangkitan TB, maknanya kuman TB itu masuk dalam badan kita. Kita berhadapan dengan pesakit TB. Kita menyedut udara yang ada kuman TB. Kuman TB masuk dalam badan kita. Ada beberapa kemungkinan akan terjadi. Majoriti daripada kita, sistem imuniti badan kita boleh mengeluarkan kuman TB tersebut dengan mudah. Jadi kita tak ada kuman TB, tak ada sakit TB dan sebagainya. Sebahagian kecil daripada kita, kuman TB itu akan kekal dalam badan kita, berada dalam badan kita. Mana sistem imuniti kita tidak kuat untuk membuang kuman TB tersebut. Jadi kuman TB berada dalam badan kita. Kalau kuman TB itu dia mula membiak dalam badan kita, dia akan jadi pesakit TB. Dia akan menunjukkan gejala-gejala TB lah, batuk, demam, kurang selera makan dan sebagainya lah. Tapi kalau kuman TB itu kekal dalam badan kita dan sistem imuniti kita hanya boleh bertahan untuk dia tidak membiak dalam badan kita, maka seseorang itu akan mendapat jangkitan TB latent atau latent TB infection. Kuman berada dalam badan tapi dia tak membiak. Dan badan kita juga tak boleh buang kuman tersebut daripada dalam badan kita. Jadi pesakit ataupun orang yang ada jangkitan TB latent ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda sakit TB. Dia sihat. Kalau dia sihat. Nampak sihat dia luar? Memang sihat. Bukan nampak sihat, dia memang sihat. Memang sihat. Tapi kuman ada dalam badan dia. Jadi itu keadaan yang dikatakan sebagai latent TB infection atau dalam bahasa kita kita terjemahkan sebagai jangkitan TB latent. Itu yang dimaksudkan dengan LTBI. LTBI. Cuma bila doktor tadi mengatakan bahawa seseorang yang mungkin ada kuman itu di dalam badannya tidak dapat diketahui, tidak ada gejala, tidak ada tanda-tanda bahawa dia menghidapi ataupun mengandungi kuman itu di dalam badan. Jadi bagaimana kita nak tahu kita sebenarnya pembawa kuman itu? Baik. Latent TB infection ini telah mula diperkatakan lebih 20 tahun yang lalu lah. Tetapi sejak kebelakangan ini, lebih kurang 5 tahun kebelakangan ini, sudah ada ujian darah yang boleh mengesan adanya kuman TB dalam badan kita bagi seorang yang sihat. Contohnya kalau seorang yang dipanggil sebagai kontak kepada pesakit TB. Maknanya ada seorang pesakit TB, ada orang lain yang berhubungan dengan dia, ahli keluarga, rakan sejawatan, pejabat dan sebagainya. Mereka sentiasa berhubungan dengan pesakit ini, mereka mendapat jangkitan TB. Jadi kalau mereka dalam keadaan latent TB infection, kita boleh membuat ujian darah. Sekarang ni pihak WHO telah mengiktirafkan beberapa ujian darah yang boleh mengesan dipanggil interferon gamma release assay IGRA dan dengan pengesanan itu kita boleh mengetahui sama ada orang tersebut mempunyai LTBI, jangkitan TB latent. Makna kuman ada dalam badan dia dikesan melalui ujian darah. Sebab kuman itu dia akan bertindak balas dalam badan kita, dia akan mengeluarkan interferon gamma dalam darah. Jadi pengesanan interferon gamma dalam darah itu secara spesifiknya boleh menunjukkan bahawa orang itu membawa kuman TB dalam badan dia. So sudah ada ujian sekarang ini. Okey, adakah bahaya apabila seseorang itu ada kuman TB di dalam badannya? Adakah boleh menjejaskan atau memudaratkan sebab luaran nampak sihat? Bagaimana? Jadi bila ada kuman TB dalam badan, dua keadaan boleh berlaku juga. Yang pertama, apabila sistem imuniti badan dia kuat semula, dia mungkin boleh mengeluarkan kuman tersebut. Tetapi apabila sistem imuniti dalam badan dia menurun, contohnya dia sakit kuat,
dia dapat penyakit kronik, kanser, diabetes dan sebagainya, ataupun dia pesakit HIV, ya, ataupun dia sudah meningkat umurnya 60, 70, 80 tahun. Jadi sistem daya tahan badan dia menurun. Jadi pada ketika itu kuman yang ada dalam badan dia akan mula merebak, akan mula membiak, dan dengan demikian dia akan menunjukkan gejala sakit TB selepas itu. Jadi kebarangkalian itu walaupun tidak tinggi, tetapi dia boleh mendapat penyakit TB dengan adanya jangkitan LTBI dalam badan dia untuk tempoh jangka masa yang panjang. Ya. Setelah dikesan, sebab kita tidak mahu nanti ia akan memudaratkan apabila terlalu lama kuman itu di dalam badan. Apa antara rawatan yang boleh didapatkan oleh pesakit ataupun si pembawa kuman ini supaya bebas daripada kuman? Apabila kita mengesan adanya jangkitan LTBI ini, memang sudah ada rawatan-rawatan tertentu yang boleh diambil lah sekarang ini. Kementerian pada masa sekarang ini kita menggunakan rejim rawatan ubat selama 6 bulan. Memang kena makan tempoh yang lama sebab kuman ini kuman yang agak susah untuk dimatikan dalam badan. Jadi pesakit perlu makan ubat. Tetapi ada perkara-perkara yang pesakit perlu menjalani ujian lah. Sebab sebelum kita mulakan rawatan, doktor kena pastikan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan rawatan itu perlu dipatuhi. Jadi ubat-ubatan memang ada, di kementerian pun sudah ada ubat tersebut sekarang ini. Cuma saya nak tekankan di sini, oleh kerana ujian yang ada ini adalah ujian yang baharu. Di Kementerian Kesihatan kita belum membuka ujian ini untuk orang ramai. Tetapi kita telah memulakan projek rintis di beberapa buah negeri untuk membuat ujian ke atas kontak pesakit TB. Jadi kita telah mulakan lebih kurang 2 bulan yang lepas dan sekarang ini perkara itu sedang berjalan. Kita nak melihat sama ada perkara ini bagaimana kita nak kembangkan program saringan LTBI di kalangan kontak dan juga pesakit-pesakit lain lah pada masa hadapan. Jadi sekarang ini kalau mereka yang di luar sana kalau nak pergi klinik kesihatan ataupun hospital kerajaan, buat masa ini kita tidak memberikan ujian pengesanan LTBI ini kepada masyarakat pada masa ini. InsyaAllah pada tahun-tahun yang akan datang perkara itu mungkin akan menjadi perkara yang biasalah. Kalau seseorang itu telah dikesan ada kuman di dalam badannya dan kemudian diberikan rawatan 6 bulan untuk dapatkan supaya boleh dinyahkan kuman ini, ada kemungkinan tak untuk kuman ini datang kembali dan seseorang itu kembali memiliki kuman itu semula? Kebarangkalian itu ada juga. Maknanya apabila kita walaupun kuman telah mati, tetapi badan kita masih tidak imun kepada kuman TB. Jadi kalau kita terkena jangkitan semula, proses yang sama boleh berlaku. Jadi pencegahan itu amat penting. Maknanya kita kena ketahui siapakah di kalangan kita ini yang menghidap penyakit TB dan kita kena pastikan bahawa kita ada pencegahan untuk kita tidak mendapat jangkitan TB tersebut. Biasanya seseorang yang pesakit yang belum menerima rawatan TB, itulah pesakit yang akan merebakkan penyakit itu. Maknanya di kalangan kita misalnya dalam bilik ini pun kalau ada orang yang batuk, kita tak tahu batuk dia TB ataupun tidak. Bagaimana nak kena pasti, doktor? Kena pergi klinik lah. Pergi ke klinik untuk buat ujian dan sebagainya. X-ray, ujian kahak dan sebagainya. Sebab kita berada dalam kawasan yang tertutup dan kelembapan yang tinggi. Itu juga merupakan satu environment yang cukup kondusif untuk kuman TB ini dia survive untuk hidup dan juga merebak. Jadi kepada mereka di luar sana yang ada gejala-gejala penyakit TB, mereka kena pergi segera ke klinik kesihatan untuk buat ujian. Yang itu ada di klinik kesihatan. Tak ada masalah. Tapi kalau mereka dikenal pasti sebagai kontak yang mungkin untuk diuji LTBI, kita akan offer, kita akan bagi pilihan untuk mereka membuat ujian dan kalau mereka dapati positif LTBI ini,
kita akan offer rawatan juga untuk mereka secara percuma di kemudahan kesihatan kerajaan. Cuma mencabarnya sebab kalau kita berada di satu persekitaran ada orang-orang tertentu yang mungkin menghidap penyakit ini. Jadi bagaimana kita nak pastikan supaya kita tidak terdedah kepada mereka? Kita tidak tahu pun mereka ini pembawa kuman itu. Bagaimana doktor? Kalau memang kita tak tahulah, kebanyakan masa kita tak tahu mereka ini ada sakit TB. Satu kaedahnya ialah dia panggil social distancing. Jadi kuman TB ini biasanya dia bukan berterbangan di udara macam burung itu, tidak. Bila kita pesakit itu batuk atau bersin atau bercakap, biasanya kuman itu akan keluar daripada mulut dan dia akan bergerak lebih kurang 1 hingga 2 meter ke hadapan. Dan dia akan jatuh ke tanah kerana dia dalam gelembung udara itu dia berat. Dia akan turun dan mendap ke tanah. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan 1 hingga 2 meter, social distancing. Dia contoh kita berada di zon selamat Selamat, zon selamat. Kalau saya bercakap pun dia akan jatuh ke telefonnya. Dia tak akan sampai. Tak sampai pada saya. Sampai kecuali saya bersin lah. Sebab bersin tu dia punya pancuran air lebih jauh. Jadi itulah kaedahnya untuk kita nak menjauhkan social diri. distancing. Baik. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami memberikan tips-tips yang berguna untuk kita mengetahui apa kaedah terbaik untuk kita mengelak daripada kita dijangkiti oleh kuman LTBI ini.